Pendaftaran pengguna sistem padu di Perak mencatatkan 38% setakat hari ini. Ia melibatkan kira-kira 735,000 pengguna mendaftar dan selesai mengemas kini maklumat peribadi sejak sistem itu dilancarkan pada 2 Januari lalu. Justru Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin optimis pendaftaran padu di Perak berjaya dicapai melebihi 50% pada akhir Mac ini. Perak saya jangka dengan pace dan juga kalau kita tengok pemantauan dan juga penilaian saya lihat senario ni dia akan melepasi 50%. Sekarang pun kita dah ada lebih kurang 38. Jadi hari ini nampak kalau kita tengok kita dah buka lebih kurang 120 kaunter, kita ada 7 hari lagi. Saya rasa dia akan melepasi 1 juta dan dia akan easily melebihi 50%. Sebanyak 120 kaunter padu dibuka di Perak bagi urusan pendaftaran dan pengemaskinian. Polis ambil keterangan 11 individu bagi membantu siasatan berhubung kes nota ugutan yang diterima di kediaman Ibu Bapa Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, keterangan berkenaan termasuk Ibu Bapa Menteri itu serta jirannya. Dan juga kita telah membuat pemeriksaan CCTV di sekitar kawasan dan juga di kawasan Lebuh Raya Tol WC untuk kita membantu dalam siasatan tersebut. Jadi siasatan masih lagi diteruskan. Setakat ini tiada sebarang tangkapan dibuat. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan diminta menyalurkannya kepada pihak polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan kerana menakutkan secara jenayah melalui suatu komunikasi tanpa nama. Sebanyak 215 kes jenayah seksual melibatkan murid sekolah direkodkan di Perlis hasil kajian yang dilaksanakan dari tahun 2019 hingga 2023. Daripada jumlah berkenaan, 110 kes melibatkan kes rogol, liwat, cabul dan sumbang mahram. Menurut Ketua Polis Perlis, DCP Datuk Muhammad Abdul Halim, kebanyakan kes berlaku di kawasan luar bandar. Justru pihaknya kini giat melaksanakan kempen kesedaran jenayah seksual dalam kalangan murid bagi mengurangkan kes jenayah seksual. Kita samalah dengan Kementerian Jabatan Pendidikan Negeri dan sebagainya untuk membolehkan pasukan-pasukan polis yang bahagian program yang menyediakan program ni untuk masuk dan membagi penerangan kepada pelajar-pelajar di semua peringkat lah, sekolah rendah, menengah dan juga IPT . Beliau ditemui media pada majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-217 peringkat Ibu Pejabat Polis Kontingen Perlis. Cubaan seludup dadah gagal. Dadah jenis syabu seberat 10.5 kg bernilai RM347,000 dirampas JKDM Kedah di Kota Kuala Muda Rabu lalu. Pengarahnya Nur Iza Abdul Latif berkata sepasukan anggota penguatkuasaan Marin Tanjung Dawai, Sungai Petani mengesan sebuah bot nelayan tanpa nombor pendaftaran di muara Sungai Pasar Bisik, Kota Kuala Muda. Ia dikemudi 2 lelaki dalam keadaan mencurigakan. Anggota kemudiannya bertindak meminta bot berkenaan, namun suspek sempat terjun ke dalam muara sungai sebelum menghilangkan diri. 10 bungkusan berwarna coklat ditemukan di dalam beg yang disembunyikan di ruang simpanan bot. Ia disyaki dadah jenis syabu. Siasatan sedang dibuat bagi mengesan pemilik bot berkenaan. Perkembangan bola sepak tempatan. Kedah Darul Aman KDAFC kini dalam proses melunaskan sebahagian tunggakan iaitu 50% baki gaji pasukan musim 2023 sebelum hujung bulan ini. Komitmen itu dinyatakan pemilik kelab Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar pada sidang media khas di Alur Star pagi tadi. Pihak pengurusan juga dalam usaha melunaskan sepenuhnya tunggakan ini mengikut syarat yang diberikan oleh Malaysian Football League. Membuatkan saya lebih terharu dan bersemangat untuk terus berjuang adalah pengorbanan pemain dan staf yang mahu terus bersama-sama kelab ini dan sanggup menerima gaji yang lebih kecil dari tawaran pasukan sebelumnya.
Sebelum ini, Malaysian Football League MFL memberi peluang kepada KDAFC dan KL City FC sehingga 30 Mac ini bagi menyelesaikan semua tunggakan gaji. Sementara itu, skuad Sang Kenari terus memperkuat pasukan menghadapi musim baharu Liga Malaysia. Terbaru, KDAFC berjaya mendapatkan khidmat bekas pemain import Terengganu FC, Habib Harun. KDAFC dalam kenyataan berkata, pemain kelahiran Bahrain itu memiliki kemampuan membuat umpanan berbahaya dan menghasilkan gol dari sudut sukar. Pemain berusia 23 tahun itu akan kembali bekerjasama dengan Ketua Jurulatih KDAFC, Nafuzi Zain, yang pernah mengendalikan pasukan Terengganu FC sebelum ini. Khidmat Habib akan memperkuatkan bahagian tengah Sang Kenari dengan rangkaian pemain tempatan yang lain. Sebelum ini, KDAFC telah mengikat 2 pemain import iaitu Sonny Norde dari Haiti dan pemain dari Uzbekistan, Sukrob Nurulov, 26 tahun. Skuad futsal Kedah mempertaruhkan 80% muka baharu bagi menghadapi saingan Malaysia Premier Futsal League MPFL Division 2 musim ini. Pengerusi Jawatankuasa Futsal Persatuan Bola Sepak Kedah KFA, Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata, seramai 25 pemain telah dipilih untuk menyarung jersey skuad futsal Kedah. Menurut Datuk Muhammad Saleh, kesemua 25 pemain tersebut dipilih daripada lebih 400 pemain yang hadir pada 3 sesi pemilihan yang diadakan baru-baru ini. Beliau berkata kehadiran beberapa pemain berpengalaman termasuk yang pernah beraksi bersama kelab futsal di Thailand. Beliau berkata demikian selepas meninjau sesi latihan pertama skuad futsal Kedah di Stadium Sultan Abdul Halim Sukamenanti, Alor Star malam tadi.